Hai guys, hari ni kita akan buat nasi goreng serai untuk 70 orang makan. So, jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, ini kita ada 20 pot beras. Okey, kita akan masak 20 pot beras ini dengan 25 pot air. Dan kita akan sejukkan dia sebelum kita goreng nasinya lah. Okey, mari kita tengok bahan kisar. Okey, bahan kisar kita ada cili padi, cili masak, udang kering, bawang besar dalam 6 biji, 3 labu bawang putih, serai dalam 15 batang. Okey, cili merah ni kita nak setengah kilo, cili padi 1 kilo. Okey, dan kita ada kicap 1 botol. Okey, sayur kita ada carrot 1,5 kilo dengan sebiji kobis. Kacang panjang kita ada 1,5 kilo dan isi ayam kita ada dalam 2 kilo ni. Okey. So udang kering ni kita akan perlukan dalam 200 gram macam tu. Okey, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk buat nasi goreng serai untuk 70 orang makan. Bahan yang perlu dikisar telah pun dipotong. So di sini kita ada bawang besar, cili padi, serai, bawang putih, cili merah dan udang kering yang telah pun direndam sebentar. Okay, semua ni kita akan kisar dalam blender sehingga halus. Okey, masukkan sedikit air. Okey, tutupkan penutup jak. Okey, keluarkan dan kita boleh kisarkan sehingga dia menjadi halus lah. Oh, lupa buka plug. Blender sehingga betul-betul halus. Okey, tuangkan bahan kisar ke dalam bekas. Okey, dan kita akan sambung untuk kisarkan semua bahan-bahan ini sehingga habis ya. Ini yang terakhir lah, batch yang terakhir untuk kita kisarkan. So bahan kisar dah siap lah. Okey, dah siap. So kita dah boleh mula menumis lah selepas ni. Sementara tadi saya tunggu kisar, saya dah potong carrot, ada kacang panjang, kita dah siap lah. Sekejap lagi ni, sementara menumis sekejap lagi saya akan potong bunga kobis. Bukan bunga kobis pula. Setelah minyak panas, kita boleh masukkan bahan tumis kita. Okay, pelan-pelan sebab dia boleh merecik nanti. Okay, masukkan semua bahan tumis dan kita boleh mula kacau lah. Kita kacau pelan-pelan dan kita kena pastikan kita tumis dia sehingga pecah minyak dan dia menjadi wangi lah. Okay. Api sekarang kita letak medium high. Ya. So bahan kisar kita telah mula kering air dia. Okay. Dan dia pun dah mula wangi dah ni. So mungkin kita boleh tunggu sekejap lagi dalam maybe 15 minit macam ni. Mungkin kita boleh masukkan bahan next lah. Kita boleh masukkan isi ayam pula. Okay, nampak gayanya
bahan kisar kita telah pun naik bau. Dan sekarang ni kita boleh masukkan isi ayam lah. Ya. So kita boleh masukkan isi ayam ke dalam bahan kisar kita. Okey. Dan kita boleh gaulkan sehingga rata lah. Ya. So kita perlu masakkan isi ayam ni dengan rempah kisar kita tadi tu. Kita kena masak hingga ayam ni empuk lah. Mungkin dalam masa 20 minit macam tu. Ya. Sekarang isi ayam kita dah masak. Jadi kita boleh masukkan garam. So sekarang kita masukkan 5 sudu besar garam. Okey, 5 sudu besar garam. Kemudian kita masukkan sebotol kicap. Kicap ni kicap yang botol besar lah. Kalau tak salah saya, dia 545 ml. Okey, kita masukkan sebotol besar kicap. Dan kita gaul rata lah. Ya. Okay, lepas semua bahan sebati, kita boleh mula masukkan sayur-sayuran. So first, kita masukkan kobis. Okey, kita masukkan sayur kobis. Okey, next kita masukkan carrot. Carrot Ini semua carrot tadi tu yang 1,5 kilo saya timbang tadi tu. Okey, itu. Dan kemudian last sekali kita masukkan kacang panjang. Ni pun 1,5 kilo juga. Okey, sekarang kita perlu gaulkan rata campuran sayur-sayuran dan ayam tadi dengan dia punya rempah. Rempah tadi itulah ya. Kita perlu gaulkan sehingga rata. Dan biarkan dia masak seketika. Biarkan sayur-sayur ni semua lembut. Okey, sekarang kita boleh masukkan nasi. Okey, kita boleh masukkan nasi kita semua. Yang tadi yang kita dah sejukkan lah nasi tu. Ya. Bila semua nasi telah kita masukkan, kita gaulkan sehingga rata. So waktu ni api kita perlahankan sekejap lah sebab kita takut dia berkerak dan dia tak sempat nak campur kan. Jadi kita gaulkan sehingga semua nasi warnanya menjadi sekata. Ya? Okey, ini dia rupa nasi goreng serai kita yang dah siap. So warna semua dah sebati. Sayur-sayur pun dah kelihatan masak macam tu. Jadi kita boleh tutup api lah. Okey. So dah siap kawan-kawan semua. So saya harap semua orang dapat mencuba. Jika ada nak buat kenduri kecil ke, akikah, open house ke apa ke, diharapkan dapat mencuba resipi saya. Jangan lupa subscribe my recipe book. Jika suka boleh like. Dan jangan lupa juga share dengan rakan-rakan anda. Okay, bye-bye.